Oke, kita mulakan surah Ar-Rum ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina, orang-orang yang kembali. Ilaihi, kepadanya. Wattaquhu, dan bertakwalah olehmu kepadanya. Wa aqimu, dan dirikanlah olehmu as-salata, akan solat. Wala takunu, dan jangan kamu jadi minal musyrikin, daripada orang-orang yang mempersekutukan. Ayat 32. Minal ladzina, daripada orang-orang yang farraqu, telah memecah belahkan mereka, dinahum, akan agama mereka, wakanu, dan adalah mereka, syi'an, beberapa golongan. Kullu hizbin, tiap-tiap puak, bima, dengan apa yang, ladaihim, di sisi mereka, farihun, orang-orang yang bergembira. Semak semula. Munibina ilahi, orang-orang yang kembali kepadanya. Maksudnya ialah keadaan orang-orang yang bertaubat. Kembali itu mana kembali taubat. Ya, keadaan orang-orang yang kembali kepadanya itu kepada Allah, atau bertaubat kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah olehmu kepadanya, kepada Allah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah olehmu akan solat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu jadi daripada orang-orang yang mempersekutukan. Ya, jangan kamu jadi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Itu dikatakan musyrikin. Musyrikin ini yang menyembah selain daripada Allah. Jadi golongan yang menyembah selain daripada Allah semua digolongkan musyrikin atau musyrikun. Minal ladzina farraqu, daripada orang-orang yang telah memecah belahkan mereka, dinahum, akan agama mereka, wa kanu syi'an, dan adalah mereka beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, ya, tiap-tiap puak dengan apa yang di sisi mereka, orang-orang yang bergembira. Ya, maksudnya, ya, Allah katakan bahawa ya ada yang mereka telah memecah belahkan agama mereka, sehingga menjadi beberapa puak.
beberapa golongan. Kalau Nabi mengatakan Yahudi berpecah kepada 71, Yahudi berpecah kepada 71, Nasara 72. Kata Nabi lagi, sataqtariku ummati ila salasa wa sab'ina firqah, dan bakal berpecah umatku kepada 73 puak. Jadi lebih banyak lagi lah. Kalau Yahudi 71, Nasara 72, umatku akan berpecah kepada 73 puak golongan. Jadi 73 ni mengikut tafsir, 73 ni adalah dia punya induk. Dan 73 ni pecah lagi. Jadilah beratus-ratus. Sebab itu kadang kita tengok, ya Allah, orang Islam ni ramai, tapi tengok, puak-puaknya berbeza-beza. Kadang kita tengok zikir-zikir dah, menari-nari cara berzikir. Dah kalau katakan orang menari rock contohnya, ada cara rock, cara zikir. Jadi ini nampak sangatlah Islam ni dah berpecah-pecah, sehingga mana satu yang betul? Kan? Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap puak atau golongan dengan apa yang di sisi mereka, orang-orang yang bergembira. Maknanya dia senang. Gembira ni mana dia senang dengan golongan dia. Macam tu. Padahal golongan itu golongan yang tergolong sebagai golongan sesat. Tapi mereka senang dengan golongan itu dan merasai golongan dialah yang betul. Puak dialah yang betul. Sebab itu akhir zaman ni kena ingat, akhir zaman ni yang diiktiraf oleh Nabi SAW adalah orang yang mengikut aku dan sunnah Nabiku. Orang yang mengikut kitab dan yang mengikutku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi siapa yang ikut sunnah Nabi dan juga khalifah-khalifah ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang terpimpin, iaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, golongan itu adalah golongan yang betul. Itu dikatakan akhir hayat, akhir zaman, hanya satu firqatun najiyah, kata Nabi. Satu firqah najiyah ni firqah yang berjaya saja, iaitu orang yang mengikut aku dan mengikut sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sebab itu akhir zaman kita dengar tak, orang tak suka khalifah. Orang benci Abu Bakar, orang benci Umar, benci Ali. Ali tak benci, benci Utsman, benci Aisyah. Jadi akhir zaman dia tak suka kepada khalifah. Sedangkan Nabi kata yang betul golongan ialah mereka yang masih berpegang kepada sunnahku dan khulafa ar-rasyidin. Jadi kena ingatlah, akhir zaman ni puak, macam-macam puak dalam Islam. Dia masing-masing mengaku dia betul. Kalau nak tahu yang betul, kita nak kena tahu siapa yang mengikut Nabi dan ikut sunnah khulafa ar-rasyidin. Itulah golongan yang betul. Yang baru masuk ayat 33 sekarang ini. Surah Rum ayat 33. Wa iza, dan apabila. Surah Rum ayat 33. Wa iza, dan apabila massa, telah menyentuh ia, an-nasa, akan manusia, durun, oleh bahaya, da'au, telah menyeru mereka, Rabbahum, akan Tuhan mereka, munibina, orang-orang yang kembali,
ilaihi kepadanya. Summa kemudian iza apabila azaqahum telah merasakan ia akan mereka minhu daripadanya rahmatan akan rahmat. Iza tiba-tiba fariqun segolongan minhum daripada mereka bi rabbihim dengan Tuhan mereka yusyrikun mereka sekutukan. Semak semula. Wa iza masannasa durru dan apabila telah menyentuh ia akan manusia oleh bahaya. Mana manusia ni? Dia bila disentuh oleh sesuatu bahaya, musibah, sakit, contohnya tu semua disebut durun ya. Musibah ataupun ya sakit. Pada masa itu, da'au rabbahu munibina ilaihi. Telah menyeru mereka akan Tuhan mereka, orang-orang yang kembali kepadanya. Pada masa itu, jiwanya dia tidak ingat kepada berhala-berhala. Dia ingat hanya kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah. Itu mana orang yang kembali kepadanya kepada Allah. Ya. Dia seru Allah. Ya. Kalau nak tahu ni, orang-orang musyrikin, ya bila ditimpa oleh bahaya, banyak dia menyebut Allah. Hakikatnya macam tu. Summa iza azaqahum minhu rahmatan. Apabila telah merasakan ia akan mereka daripadanya akan rahmat. Mana bila dia mendapat rahmat. Contohnya kalau sakit, lepas daripada sakit. Ya, kalau di tengah lautan waktu dalam perjalanan terpelanting-pelanting, ya dia punya kapal tadi hampir-hampir nak terjunam ke laut. Pada masa itu bukan main, dia menyeru Allah, lupa berhala, lupa sembahan-sembahan lain. Tapi bila dah dapat rahmat, selamat, aman balik sampai ke daratan, ya. Iza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Tiba-tiba segolongan daripada mereka dengan Tuhan mereka sekutukan. Dia lupa waktu ketika bahaya menimpa mereka, mereka minta tolong dengan Allah, minta Allah selamatkan mereka. Bila sampai daratan, pergi kepada kuil-kuil mereka, bersyukur kepada berhala-berhala mereka. Ini kena ingat. Inilah perbuatan manusia. Selalu macam itu. Ya. Kadang bukan orang yang kafir saja, tapi kadang orang Islam pun macam tu juga. Ya. Waktu senang, dia lupakan Allah. Dia tak lakukan apa pun. Ya, baik solat, baik puasa dan sebagainya. Sebab apa? Masa senang. Tapi bila masa susah, sakit, contohnya, ingat Allah siang dan malam. Menyeru, mengadu kepada Allah. Berzikir Allah tak putus-putus di mulutnya. Ini pun sama juga. Ayat ini ya, artinya menyindir manusia yang sedemikian. Ya. Lagi, liyakfuru. Supaya mereka kufur. Supaya mereka kufur bima dengan apa yang atainahum telah kami berikan akan mereka. Fatamatta'u maka bersenang-senanglah olehmu. Maka bersenang-senanglah olehmu. Fasaufa maka bakal akan
ta'lamun, kamu ketahui. Kamu ketahui. Okey. Saya masuk mula. Liyakfuru, supaya mereka kufur, bima atainahum, dengan apa yang telah kami berikan akan mereka. Maknanya Allah telah memberikan contohnya keselamatan sampai ke daratan. Kalau musibah di lautan atau di udara. Ya. Kemudian Allah berikan kesehatan setelah dia sakit lama, mengadu sakit. Allah pun bagi kesehatan. Tapi bila sehat, bila selamat, mereka kufuri Allah. Ini yang ayat ini mengatakan supaya mereka kufur dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka. Kufurlah mereka. Fatamatta'u, maka bersenang-senanglah olehmu. Fasawfa ta'lamun, maka bakal akan kamu ketahui. Bersenang-senanglah kamu waktu di dunia ini. Nanti kamu tahu akibatnya kamu sekutukan Allah Ta'ala. Kamu akan tahu. Itu dikatakan orang-orang yang kufur. Orang yang kufur bukan tak dapat kesenangan. Dapat kesenangan di dunia. Tapi bersenang-senanglah, kata Allah. Sementara ada nyawa kamu, bersenang-senanglah. Nanti kamu tahu akibatnya daripada perbuatan kamu mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah ni kan satu azab yang akan kekal di akhirat, iaitu dia masuk neraka kekal di dalamnya. Itu salah satu daripada Allah biarkan mereka supaya mereka terus kufur. Tidak mau bersyukur kepada nikmat yang Allah telah berikan. Lagi, sambung lagi ayat 35. Atau anzalna, telah kami turunkan. Sultanan alaihim, atas mereka. Sultanan akan keterangan. Bahwa maka ia yatakallamu, ia berkata-kata. Bima, dengan apa yang kanu adalah mereka, bihi dengannya, yusrikun mereka sekutukan. Simak semula. Am anzalna alaihim sultanan, atau elok tambah soalan atau apakah? Atau apakah am tu? Atau apakah telah kami turunkan atas mereka keterangan? Atau apakah telah kami turunkan atas mereka keterangan? Keterangan maknanya hujah dan kitab. Hujah dan kitab tu itu sebagai sultanan, keterangan. Bahwa yatakallamu, maka ia berkata-kata. Mana keterangan itu? Ia berkata-kata. Bima kanu bihusrikun, dengan apa yang adalah mereka, dengannya mereka sekutukan. Mana keterangan itu berkata-kata. Mengatakan apa? Mengatakan perbuatan mereka yang selalu mempersekutukan Allah. Jadi macam Quran ni, menceritakan, mengatakan tentang sikap-sikap mereka yang terus-menerus mempersekutukan Allah. Itu makna keterangan itu. Keterangan itu makna kitab. Lagi, sambung ayat 36. Waiza, dan apabila azakna,
telah kami rasakan. An-nasa akan manusia. Rahmatan akan rahmat. Farihu, maka telah gembira mereka. Maka telah gembira mereka biha dengannya. Wa'in, dan jika tusibhum, ia menimpa akan mereka. Ia menimpa akan mereka sayyi'atun oleh suatu keburukan. Suatu, bukan satu. Oleh suatu keburukan. Bima, dengan sebab apa yang qaddamat, telah mendahulukan ia. Aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Izahum, tiba-tiba mereka. Yaknatun, mereka putus harap. Semak semula. Wa iza azaknan nasa rahmatan farihu biha. Dan apabila telah kami rasakan akan manusia akan rahmat, telah gembira mereka dengannya. Ya, rahmat itu berbagai-bagai. Keamanan, satu rahmat. Kesehatan, satu rahmat. Kekayaan, satu rahmat. Ya. Ketenangan, satu rahmat. Pada masa itu mereka bergembira. Ya, senang hati. Wa iza tusibhum sayyi'ah, dan jika ia menimpa akan mereka oleh sayyi'ah. Sayyi'ah ni mana keburukan. Ya. Dalam keadaan huru-hara, malapetaka, sakit, ya, wabak. Pada masa itu bima qaddamat aidihim, dengan sebab apa yang telah mendahulukan ia oleh tangan-tangan mereka. Ini bahasa macam ni, ingat ya, telah mendahului oleh tangan-tangan mereka, maknanya ya, kerja-kerja yang mereka sudah lakukan, ya, ataupun ya, keburukan ya, daripada punca tangan-tangan mereka. Disebabkan oleh kerja-kerja mereka. Ya. Izahum yaknatun, tiba-tiba mereka putus harap. Ya. Itulah manusia. Bila dibagi kesenangan, bergembira, lupa Allah. Tapi bila tertimpa kepada mereka satu musibah, ya, mereka putus asa, ya, putus harap. Ya. Pada masa itu mereka nak salahkan Allah, ya, salahkanlah diri sendiri. Ya, sebab itu terkadang musibah-musibah ini berpunca daripada tangan-tangan manusia. Contohnya jerebu. Ya, jerebu itu datang sendiri ke? Tak ada. Berpunca daripada tangan-tangan manusia. Akhirnya, ya, siapa yang susah? Ya, manusia juga susah. Bukan sekadar orang yang melakukan, tapi orang yang tak kena-mengena, macam negara kita pun tempias daripada jerebu, datang daripada Indonesia contohnya. Ya. Begitu juga pencemaran air, sehingga banyak ternakan makan air, ikan-ikan, ya, hasil lautan semua habis, rusak. Berpunca daripada apa? Tangan manusia membuang sisa-sisa racun ke dalam, ya, air. Dan punca-punca air yang jadi minuman kepada kita, ya, dengan kejahatan manusia yang tak terkawal, ya, maka air sudah tercemar. Akhirnya semua menanggung kesusahan.
rumah-rumah dah tak ada air lagi. Terpaksalah dicatu air ke rumah masing-masing. Kan satu kesusahan buat kita. Puncanya apa? Bima qaddamat aydihim. Sebab tangan tu yang mendahulukan, yang buat kerja. Jangan salahkan Allah saja. Terkadang puncanya musibah itu daripada manusia itu sendiri. Baik 37. Ayat 37. Awalam, dan adakah tidak? Yarau, mereka lihat. Annallaha, bahawasanya Allah, yabsutu, ia bentangkan, ar-rizqa, akan rezeki, liman, bagi orang yang yasha'u, ia kendaki, wa yakdir, dan ia sempitkan. Inna, bahawasanya, fi zalika, pada itu, la ayah, sungguh la ayat, sungguh jadi tanda-tanda, di kaumin, bagi kaum, yu'minun, mereka beriman. Semak semula. Awalam yarau, dan adakah tidak mereka lihat, Anallah yabsutur rizqa, bahawasanya Allah ia bentangkan akan rezeki, liman yasha, bagi orang yang ia kendaki, wa yakdir, dan ia sempitkan. Di sinilah kekuasaan Allah Ta'ala. Allah boleh bentangkan rezeki, diluaskan rezeki, dan juga Allah juga berkuasa untuk menyempitkan rezeki, liman yasha, bagi orang yang ia kendaki. Dua-dua ini adalah ujian. Sama ada Allah bentangkan rezeki ataupun Allah sempitkan rezeki. Keduanya adalah ujian. Dan Allah juga boleh meluaskan rezeki secara umumnya. Allah turunkan hujan sehingga subur bumi-bumi, dan rakyatnya makmur ataupun manusia makmur, mewah, dengan hasil makanan bumi yang banyak. Tapi Allah juga berkuasa untuk mengeringkan bumi, maka berlakulah kemarau sampai setahun lamanya, sehingga habis segala makanan-makanan atau tumbuh-tumbuhan, kering, tak menjadi. Allah juga berkuasa berbuat demikian, untuk melapangkan dan juga untuk menyempitkan rezeki. Semua itu patut jadi tanda-tanda bukti kepada kaum yang beriman dengan Allah. Tak ada manusia yang berkuasa untuk memulihkannya. Kalau Allah nak jadikan kemarau, siapa yang boleh turunkan hujan? Kalau Allah nak turunkan hujan, siapa yang berkuasa memberhentikan? Semua ini la ayat, jadi tanda-tanda. Baik, dalam ayat yang akhir ni, 37 ni, ada perkataan yakdiru. Jadi kita cari perkataan yakdiru, dia punya 3 huruf dia. Apa 3 huruf dia? Yakdiru. Tengok kamus. Apa hurufnya? Qaf. Sebut. Qaf, dal, ra. Qaf, dal, ra. Okey, cuba cari qaf, dal, ra. Cari perkataan qaf. Fa, qaf. Qaf ni cari qaf, dal. Kalau dah jumpa qaf, cari qaf, dal.
302 cuba buka. 302 sebelah kanan. Sebelah kanan baris daripada bawah 246, baris yang ke-6. Jumpa tak? Qadara yaqduru, qadira yaqdaru, qadron, qudrat, maqdirah. Jumpa kan? Itu ya maknanya di situ dengan makna ya kuasa mengerjakan sesuatu. Qadara telah berkuasa ia. Okey. Macam mana nak jadikan isim fa'il qadara? Isim fa'il. Qadirun, panjangkan qa. Qadirun. Isim maf'ulnya maqdurun. Datuk Roni tak buka mic. Mic tak buka. Maqdurun. Kalau isim fi'il amar, fi'il nahi, yaqduru. Ukdur, sebab bunyi dur ya. Ukdur. Nahinya la takdur. Ya. Jadi daripada perkataan qadara ini, kita tengok sebelah kiri. Sebelah kiri, ya, tengok baris daripada bawah. 2, 4, 6, 8, 10. Daripada bawah 10. Qadirun, nampak? Maknanya yang berkuasa. Yang berkuasa. Kalau Al-Qadir, itu sifat Allah yang maha kuasa. Yang maha gagah. Yang maha gagah. Ya. Kemudian kalau bawahnya lagi, takdir. Takdir, takdirun. Jamaknya taqadir. Itu maknanya yang ditakdirkan dan ditentukan Allah. Ya. Ada takdir. Ada takdir. Ya. Jadi perkataan takdir itu daripada qadara. Ya. Qadara. Baik, kita jumpa lagi perkataan dalam ayat yang kita baca tadi, perkataan yabsutu, ayat 37 tadi, Quran. Yabsutu rizqa. Yabsutu apa perkataan dia, 3 hurufnya? Yabsutu. Basinta, cari ba. Ba ni awal-awal kamus. Dah jumpa ba, cari basin. Ya. Lepas jumpa ba, 33. Okey. Yang lain cuba buka 33 ya. 33 apa baris yang mana? Salah. 34. 34. Ya, basinto. Basinto sebelah kiri ya. Sebelah kiri tengah. Basato yabsutu baston. Membentangkan atau mengembangkan. Ya. Okey, kalau basato isim fa'ilnya apa? Basitun. Isim maf'ulnya mabsutun. Mabsutun. Kalau yabsutu, fi'il amarnya ubsut. Nahinya la tabsut. La tabsut. Itu ya dia punya perkataan dia. Basato, ya. Basato. Membentangkan.
Baik. Kemudian kita jumpa perkataan lagi iaitu 36 ayat 36 yaknutun. Apa perkataan yaknutun? Qaf, nun, to. Sebut. Ha. Qaf, nun, to. Okey, cuba cari qaf, nun, to. Ya. Hmm. Hmm. Ha. Cuba qaf, nun. Nun lepas apa? Lam, mim, nun. Lepas lam, mim, nun. Jadi qaf, nun. Lepas jumpa qaf, nun, to ya. Qaf, nun, to. Muka 328. Baris yang ke daripada bawah kanan. 246. Baris yang ke-6. 328. Qaf, nun, to ni bunyinya tak ada konato. Konito. Konito. Yaknatu. Konaton. Konaton. Satu lagi konato yaknutu kunuton. Kunuton. Satu lagi konuto yaknutu konatotan. Konatotan. Dia ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk, maknanya semuanya putus asa atau putus harap. Ya, tapi kita ambil yang ni lah, yang nombor 2 lah. Sebab dalam Quran pun dia menyebut yaknutu. Ya. Jadi konato yaknutu kunuton. Kita ambil yang tengah. Kunuton. Okey, konato kalau isim fa'il konitun. Isim maf'ulnya maknutun. Maknutun. Konitun, maknutun. Baik. Kalau fi'il amar yaknutu. Uknut. Nahinya la taknut. Ya. Okey, kerana kita jumpa perkataan yang sini makna putus asa, kemudian perkataan yang biasa kita sebut iaitu perkataan baris yang ke 245 daripada atas. Muka surat 328 juga tu. Baris yang kelima daripada atas kanan. Konata lagi yaknutu kunutan. Ini yang selalu kita sebut perkataan kunut. Kunut. Apa makna kunut? Yang mana kunut ini ialah taat atau menghina diri kepada Allah. Jadi kita lebih kepada makna taat lah. Ya. Konata dengan makna taat. Macam mana isim fa'il konata? Konitun. Maknanya orang-orang yang taat. Konitun. Isim maf'ulnya maknutun. Maknutun. Yang ditaati. Kalau fi'il amar yaknutu? Mana dia pula? Uknut. Mana ada ya? Uknut. Nahinya la taknut. Ya.
Cuba kita tengok perkataan kunutan ni. Kunutan ni masdar ya. Konata yaknutu kunutan. Yang kita sebut kunut. Kunut tu doa kunut. Doa kunut. Itu maknanya dia punya masdar kunut tu. Masdar ya. Masdarnya kunut ya. Maknanya ialah taat. Ya. Doa ketaatan. Doa kunut. Macam tu ya. Kemudian sebelah kiri muka surat 329. 329. Tengah-tengah tengok perkataan koharo yakharu kohron. Mengalahkan ya. Koharo yakharu kohron. Mengalahkan atau makna perkasa. Ya. Perkasa pun boleh. Dan memaksa. Jadi lain makna perkasa ya. Okey, kalau perkasa lain tak payah ubahlah. Kita tambah dengan makna, tambah makna perkasa. Koharo. Tengah-tengah. 329 kanan, tengah-tengah. Koharo mudhari'nya yakharu kohron. Kalau isim fa'il apa koharo? Kohirun. Isim maf'ul maghurun. Baik, kalau fi'il amar yakharu ikhar. Nahinya la takhar. Ya. Cuba tengok ke bawah sikit, bawah sampai jumpa perkataan kohar. Jumpa tak? Kohar. Ke bawah kan sikit, bawah kohar. Jumpa tak? Bawah kohirun. Kohirotun, koharun. Jumpa tak? Atas kohron. Kohar. Kohar jumpa kan? Jadi kohar ni sifat kepada Allah Ta'ala yang maha mengalahkan. Yang maha mengalahkan. Atau kita maknakan dengan yang maha perkasa. Dalam Quran ada perkataan ya kohar. Kohar. Wahidul kohar. Yang esa lagi perkasa. Yang maha perkasa. Kohar. Ya. Itu perkataan kohar. Ya. Ada sabdu. Kop, ha tu sabdu. Kohar. Dua, 4, 6, 7 daripada bawah. Yang ada sabdu tu. Itu ada. Ada sabdu tu, koharun. Baik, satu lagi perkataan yang biasa kita dengar dan jumpa, iaitu baris sebelah kanan pula, sebelah kanan muka surat 328 kiri baris yang kedua 4, baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat. Qoni'a yakna'u qona'an. Selalu kita jumpa perkataan qona'ah. Ingat tak? Qona'ah. Jadi
Qanaah ni mana kita merasa cukup. Merasa puas. Itu makna qanaah. Sebab itu qanaah kan salah satu sifat yang mulia. Kalau seorang itu ada sifat qanaah ni, ya, dia rasa berpuas atau merasa cukup apa yang ada. Kadang dia tidak bersyukur apa yang ada. Ya, dia nak pandang orang, ya. Nak pandang orang, ya, tak habis-habis lah, tak arti nak bersyukur. Ya. Pandang apa yang ada kat kita. Barulah kita rasa bersyukur. Ya. Pandang ke orang, ya memang tak reti nak bersyukur. Orang lain lebih besar, lagi besar, lagi besar. Kita nak lambang besar lagi. Kan? Tak habis-habis. Jadi cuba syukur. Tengok apa yang kita ada. Kita syukur. Tu qani'a, yaqna'u, qana'an atau jamak apa masdar dia qana'an atau qana'ah. Qana'ah. Tapi yang biasa digunakan qana'ah tu lah. Qana'ah tu masdar. Macam mana isim fa'il qani'ah? Qani'un. Qani'un. Isim maf'ulnya nu'un. Maknu'un. Maknu'un. Kalau fi'il amar, fi'il nahi yaqna'u, ikna. Ikna. Nahinya la takna. Ya. Okey, alhamdulillah, ya. Pandai pun semua. Alhamdulillah, terang hati. InsyaAllah. Ya, jumpa lagi insyaAllah. Okey.